Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita dalam waktu ini kita berada dalam pembicaraan mengenai ilmu, dan kita akan menyambung kitab kita Mukasyafatul Qulub dalam bab keduniaan dan kecelaan dunia daripada Al-Imam Al-Ghazali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Al-Imam Hasan Basri pernah satu ketika mengirim surat kepada Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Maka dalam surat itu, Al-Imam Hasan Basri menulis, dunia itu negeri tempat kecelaan, bukan negeri tempat tinggal. Adam AS diturunkan ke situ, yakni ke dunia tadi, dan dari syurga sebagai hukuman. Kerana Nabi Adam itu telah makan buah yang dilarang, lalu Allah Ta'ala jatuhkan dia, turunkan dia di atas muka bumi. Jadi waspadalah terhadapnya, yakni terhadap dunia itu, wahai Amirul Mukminin. Bekal diri anda adalah dengan meninggalkannya, dan kekayaan darinya adalah kefakiran. Kerana orang yang mencari kekayaan dunia ini rasa tak cukup, itulah dia sebenarnya orang yang fakir. Kerana orang fakir, orang yang tidak cukup dengan apa yang dia ada. Setiap saat ada orang yang terbunuh kerana mengumpulkannya. Maka setiap masa ada saja yang mati disebabkan dengan tengah sibuk mencari dunia. Kadang-kadang duk sibuk tengah bekerja mencari dunia, wafat. Maknanya setiap masa ada saja orang yang mati dalam keadaan mengumpulkannya. Ia seperti racun yang meracuni orang yang tidak mengenali. Maka dunia ini bagaikan racun. Sehingga bagaikan dia ini telah meracuni seseorang, lalulah membawa kepada kematian. Amat sedikit sekali orang yang mati dalam keadaan mencari akhirat. Dan kalau mati dalam keadaan mencari akhirat, itulah sebaik-baik kematian. Tetapi malangnya kalau seseorang itu mati dalam keadaan mencari dunia. Lalu jadilah ia di dalamnya seperti orang yang mengubati lukanya. Ia mengalami demam sebentar kerana takut ataupun tidak tenang. Ia sabar di atas pahitnya obat kerana takut akan penyakit yang berpanjangan. Orang yang menahan diri daripada mencari dunia ini bagaikan orang yang sedang sakit mengobati luka dia. Terpaksa menahan kepedihan. Ataupun dia ini mengalami demam. Demam sehingga oleh kerana dia demam, dia tidak memikirkan tentang apa yang dia inginkan. Hanya dia memikirkan tentang dirinya agar selamat, agar sehat. Ataupun dia kena bersabar, bagaikan sabar ni pahitnya obat akan daripada penyakit yang berpanjangan. Itulah kehidupan atas muka dunia, bagaikan orang yang luka mengobati lukanya, bagaikan orang yang sabar dan memikirkan tentang dirinya dalam keadaan takut dan juga tidak tenang, dan dikatakan dia kena sabar bagaikan pahitnya obat. Jadi waspadalah, kata Imam Hasan Basri kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jadi waspadalah terhadap negeri penipuan ini, yang mana ia dihias dengan pelbagai tipu daya. Jadilah ia seperti pengantin yang cantik, mata memandangnya, hati menatapnya, jiwa merinduinya. Dan namun ia membenci suaminya. Masa yang akan datang tidak mengambil pengajaran daripada masa lalu. Orang yang mengajar dunia ini dihias dengan keindahan. Dia indah dunia, sedangkan dunia ini akan meninggalkan dia. Dunia ini tidak menyukai orang yang mencarinya.
Sedangkan Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai dunia, wahai Musa, aku bersumpah dengan dunia, mana-mana manusia yang mengejar dunia, dia akan jadi hamba dunia. Mana-mana manusia yang mengabdikan diri kepada aku, yakni kepada Allah, dunia akan menjadi hamba dia. Maka dunia ni kelihatan indah. Indah macam mana? Bagaikan pengantin yang cantik. Oh, sedapnya mata memandang, hati tetap menatapnya, jiwa merindunya. Tapi sebenarnya dunia itu bagaikan suami, bagaikan isteri yang membenci suami. Dengan apa? Dengan arti kata dia tidak inginkan, dunia tidak inginkan kita mengejar dia sebenarnya. Tetapi dunia inginkan kita duduk di atasnya dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang duduk di atas muka dunia itu, masa-masa yang lalu dia tidak mengambil pengajaran. Tidak mengambil pengajaran pada masa yang lalu. Yang akhirnya tidak terhalang dengan yang pertama. Dan orang yang mengenali Allah tidak menginginkannya. Orang yang mengenali Allah, dia tidak menginginkan dunia. Maknanya tidak meletakkan dunia di dalam hati. Kita tidak menginginkannya ketika dikhabarkan tentangnya. Sementara orang yang merinduinya, merindui dunia, maka ia memperolehi akan keperluan dia. Sekadar dapat memenuhi keperluan sahaja. Namun, walaupun dia dapat memenuhi keperluan, namun kata Imam Hasan Basri, ia tertipu dan lupa tempat kembalinya, yakni akhirat. Fikirannya sibuk dengannya, dengan dunia, sehingga tergelincir ia, lalu lalai ia kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu besarlah penyesalannya, banyaklah kerugiannya, maka terhimpunlah baginya segala keinginan, lalu terhimpun baginya sakaratul maut dan juga penderitaan. Ia menyesali apa yang telah berlalu dan mengharapkan kesempatan meraihnya kembali. Ingin kalau boleh setelah mendatangi sakaratul maut, kalau boleh nak kembali untuk melakukan amal ibadat, namun akan tetapi nyawa itu keluar, nyawa telah lepas, ia keluar tanpa bekal. Wal-iyazubillah. Oleh kerana itu kata Imam Hasan Basri, waspadalah terhadapnya, yakni terhadap dunia. Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, iaitu Umar, saya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadilah yang pertengahan dalam apa yang ada di situ. Apa yang ada di situ di dunia ini, ambillah pertengahan. Ambillah pertengahan, jangan berlebih-lebih dan berhati-hatilah, sebab pemilik keduniaan yakin bahawa dengan ia dapat memperoleh kebahagiaan. Orang yang memiliki dunia, dia yakin, dengan apa yang dia ada ini, dia dapat memiliki kebahagiaan dan dapat menolak bahaya bagi keluarganya. Padahal kelapangan dunia akan berubah menjadi bencana. Maknanya yang diperolehi dunia itu dia mengarap kebahagiaan, tetapi kelapangan dunia itu akan berubah menjadi bencana dan menjadi kesusahan. Anak Adam yang berada di dalamnya memandang dengan akal dan fikiran, memandang bahawa akal dan fikiran merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan juga ujian yang harus dijalani dengan berwaspada. Jadi demikianlah dikatakan bahawa hendaklah seseorang tadi memandang dengan akal fikiran dia tentang kenikmatan itu, dan hendaklah dia bersyukur dengan nikmat Allah beri, tetapi hendaklah dia berjalan dengan berwaspada di atas muka dunia. Kalau pencipta tidak memberikan khabar dan perumpamaan, nascaya dunia telah membangunkan orang yang tidur dan menyedarkan orang yang lalai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kalaulah Allah Ta'ala memberitahu ataupun dibangkitkan orang yang sudah mati cerita, maka orang yang tidur semua sedar belaka. Tetapi Allah Ta'ala tidak jadikan begitu kerana dunia ini adalah tempat ujian. Telah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala larangan terhadapnya dan pelajaran di dalamnya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan kadarnya dan ia tidak dipandang sejak penciptaannya.
Allah mencipta bumi. Allah mencipta dunia. Tapi di atas muka dunia Allah sediakan larangan. Tak boleh buat gini, tak boleh buat gini, tidak boleh buat gini. Dan di samping larangan itu ada pelajaran. Dan ada pengajaran. Dan Allah Ta'ala telah meletakkan kadarnya, kedudukan dunia. Dan Allah membuktikan kedudukan dunia itu, Allah menunjukkan kedudukan dunia itu dengan cara Allah tidak memandang dunia itu sejak penciptaannya. Telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW kunci-kunci dan simpanan-simpanan dunia tanpa berkurang pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa berkurang seberat sayap nyamak pun. Akan tetapi walaupun dah lihat pembedahan dunia, kekayaan dunia, simpanan dunia, Allah tunjuk semuanya sekali tanpa sedikit berkurang pun. Namun Nabi Muhammad SAW menolaknya. Baginda menolak untuk menerimanya kerana baginda tidak ingin menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kebanyakan manusia apabila mengambil dunia lalu dia menentang Allah Taala. Mencintai apa yang dibenci oleh penciptanya. Rasulullah tidak mahu. Dia menyukai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Yakni dunia yang dibenci oleh penciptanya. Ataupun yang meninggalkan apa yang direndahkan pemiliknya. Ataupun dia tidak mahu mengambil sesuatu yang Allah tinggalkan. Allah memandang rendah kepada itu lalu meninggalkan. Maka Rasulullah SAW tidak mahu mengambilnya. Oleh kerana itu, jauhkanlah ia dari orang-orang soleh. Sebagai ujian, bentangkanlah ia kepada musuh-musuhnya sebagai tipu daya, yakni oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dunia daripada orang soleh. Allah menjauhkan dunia kepada orang soleh dan Allah bentangkan dunia kepada musuh-musuhnya, yakni yang menentang agama Allah Ta'ala sebagai jalan tipu daya. Maka orang yang tertipu adalah orang yang memuliakannya. Orang yang memuliakan dunia sebenarnya dia tertipu. Sehingga dia lupa pada Allah Ta'ala, lupa pada apa yang Allah Ta'ala lakukan. Dia lupa bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika mana Rasulullah SAW meletakkan batu pada perutnya. Menggambarkan bahawa Rasulullah dalam keadaan lapar dan Rasulullah tidak mengejar kehidupan dunia. Akan tetapi jika anda melihat orang fakir, kalau melihat orang fakir kamu ucapkan selamat datang wahai orang-orang, wahai syiar orang-orang soleh. Kerana antara tanda orang-orang soleh ini mereka hidup dalam kefakiran tentang dunia. Maka selamat datanglah wahai syiar orang-orang soleh. Jika anda mahu, teladanilah Nabi Isa AS. Isa ibnu Maryam alaihi salam, ia pernah berkata, lauk pauk aku adalah lapar. Syukurku adalah takut. Pakaianku adalah bulu kambing. Pelita aku adalah bulan. Tunggangan aku adalah kedua kaki aku. Makananku adalah apa yang tumbuh di tanah. Dan aku tidak mempunyai sesuatu apa pun. Aku masuk waktu pagi tanpa sesuatu yang aku miliki. Akan tetapi tidak seorang pun di muka bumi ini yang lebih kaya daripada aku. Kerana apa? Kerana Nabi Isa AS adalah Nabi yang miskin dari segi kehidupan dunia. Tetapi dia kaya dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW menyatakan bahawa sebenar-benar kaya bukan kaya harta. Tapi sebenar-benar kaya jiwa, kaya hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya dengan sebab harta benda kadang-kadang boleh membawa kegelisahan. Tetapi kaya dengan amal soleh boleh membawa ketenangan. Wahab Ibn Munabbih mengatakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS kepada Fir'aun, maka Allah berfirman, janganlah pakaiannya dengan dunia, pakaiannya daripada dunia. Janganlah pakaiannya daripada dunia membuatkan kamu berdua takut. Jangan kamu tengok pakaian dia daripada dunia menyebabkan kamu berdua, Musa dan Harun alaihissalam, rasa takut kerana ubun-ubunnya itu, kepalanya ubun-ubunnya Fir'aun itu berada di dalam genggaman aku.
Tidaklah ia berkata, bekerja dan bernafas melainkan dengan izinku. Bekerja dan bernafas melainkan dengan izinku, yakni izin Allah. Janganlah kesenangan dunianya, yakni dunia, kesenangan yang ada pada Fir'aun itu membuatkan kamu takjub. Oh, hebat dia. Membuatkan kamu takjub. Kerana ia hanyalah bunga kehidupan dunia dan perhiasan orang-orang yang hidup sesuka hati. Dia dunia perhiasan orang-orang yang hidup mengikut kehendak hati. Kalau kamu mahu, aku akan menghiaskan untuk kamu dunia yang dikenali Fir'aun ketika melihatnya. Yang nilainya mengagumkan, akan tetapi aku tidak menyukai perkara itu untuk kamu. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, kalau aku nak hias kamu, aku boleh hias kamu. Sehingga Fir'aun pun jadi kagum dengan kamu. Tetapi aku tidak inginkannya. Aku tidak menyukai perkara itu. Oleh kerana itu, aku menjauhkan perkara itu daripada kamu berdua. Yakni keindahan dunia yang mengagumkan itu aku jauhkan daripada kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yang pertama, jangan kamu kagum, takjub dengan kekayaan yang mereka ada. Kekayaan itu tidak menjamin. Begitu juga dengan kerajaan yang dia ada. Semua itu di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kekayaan yang ada pada Fir'aun itu menyebabkan dia sombong lalu menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah aku lakukan kepada para waliku, kata Allah. Wali-wali Allah, Allah Ta'ala tak sibukkan dia dengan dunia. Aku menjauhkan mereka daripada kesenangan, kata Allah. Aku jauhkan mereka, hidup mereka tidak senang. Sebagaimana pengembala budiman yang menjauhkan kambingnya dari tempat-tempat yang berbahaya. Begitulah gambaran. Pengembala kambing, dijauhkan kambingnya daripada apa? Daripada tempat-tempat yang membahaya. Itu bukanlah kerana kehinaan mereka. Bukanlah kata Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa, Nabi Harun itu tidak memiliki kekayaan sebagaimana Fir'aun boleh membawa kepada kehinaan. Tidak. Melainkan agar menyempurnakan bahagian mereka. Apa dia? Iaitu keselamatan dan juga kesempurnaan. Kerana kemuliaanku, yakni kerana kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kekayaan yang mengagumkan pandangan mata, tetapi Allah memberi kepada dia kesempurnaan iman, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan ibadah dengan pelbagai-bagai kesempurnaan dan juga keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para waliku berhias untuk aku dengan kehinaan, ketakutan, ketundukan, ketakwaan yang tumbuh di dalam hati mereka dan nampak pada tubuh mereka. Ia adalah pakaian yang mereka pakai. Maka para wali Allah Ta'ala duduk dalam susah, duduk dalam macam tidak ada apa-apa. Dalam keadaan tunduk, kadang-kadang dalam keadaan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan nampak pada tubuh mereka. Kadang-kadang mereka itu dalam seperti ketakutan, tunduk, dalam rasa dengan kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia adalah pakaian mereka yang ia pakai. Jejak mereka yang buat mereka nampak. Batin mereka yang menjadikan mereka merasa keselamatan mereka yang membuat mereka mendapat kemenangan. Harapan mereka untuk mereka berharap, kemuliaan mereka yang membuat mereka bangga diri. Membuat mereka bangga diri dan tanda mereka yang menjadikan mereka mengenali. Jika kamu berdua, wahai Musa dan Harun, menemui mereka, patuhkanlah kepada mereka, katakanlah kepada kalbu dan lisan kamu, kepada mereka, katakanlah bahawa barang siapa yang menentang waliku, ia telah memaklumkan peperangan kepada aku, kemudian pada hari kiamat aku memukainya. Jadi dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memakaikan wali-wali mereka, kekasih-kekasih Allah Taala dengan pandangan zahir, dengan kehinaan dan seumpamanya. Tetapi mereka sebenarnya orang yang mendapat kemenangan.
mereka mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahawa mereka ini para wali Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan yang dikasihi oleh Allah. Maka kalaulah dunia ini mulia, dunia ini Allah Taala inginkan, nasib Allah beri kepada kekasih Allah. Namun Allah Taala berikan dunia ini kepada musuh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Firaun. Maka Allah Taala berkata kepada Musa dan Harun, jangan kamu kagum dengan mereka, tetapi hendaklah kamu bersama dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan tunduk kepada Allah dalam keadaan memakai pakaian kehinaan kepada Allah, merasa maknanya tunduk dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketahuilah kamu akan mati, setelah kematian itu kamu akan dibangkitkan atas perbuatan masing-masing, kamu ditegakkan dan kerananya kamu akan diberi balasan. Jadi janganlah kehidupan dunia menipu kamu, kerana ia adalah cubaan yang ditakuti, kefanaan dan pengkhianatan yang diketahui. Segala yang ada di dalamnya akan hilang. Ia berada di kalangan para pemiliknya sebagai pemberian yang tidak kekal kewujudannya. Tidak ada yang selamat daripada kejahatan. Ketika pemiliknya hidup senang kerananya, tiba-tiba ditimpa bencana dengan bencana dan juga penipuan. Boleh sambung. Maka hidup di dalam dunia ini penuh dengan kecelaan. Kesenangan tidak abadi. Maka disitulah pemiliknya merupakan sasaran anak panahnya. Setiap kematian di dalamnya telah ditentukan. Dan tempat kamu daripada dunia itu berada di atas jalan orang-orang yang tercela. Orang-orang yang berumur lebih panjang daripada kamu, lebih besar kekuatannya, lebih maju peradabannya, lebih besar pengaruhnya, suara mereka menjadi sayup-sayup dan hilang setelah mereka bergelut dengannya. Dengan kematian, tubuh mereka hancur, rumah-rumah mereka roboh, jejak mereka telah hilang. Demikianlah orang-orang yang hebat-hebat, kaum Ad, kaum Samud dan seumpamanya, yang Allah Ta'ala beri umur-umur panjang, tapi mereka dengan sebab dunia mereka menentang Allah, lalu Allah Ta'ala membinasakan mereka semua. Maka dengan situ kita akan memahami bahawa dunia ini adalah tempat, dunia ini bukan adalah tempat bagi kita beribadat. Jangan sampai kita tertipu daya dengan dunia. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Moga-moga memberi manfaat. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.